Facial asymmetry ataupun ketidaksimetrian muka seseorang itu dianggap sebagai normal sebenarnya. Sama ada bila kita senyum terlebar sebelah kanan ke, ataupun hidung kita tersengit sebelah kiri sikit ke. Dia ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan facial asymmetry ni. Di antaranya adalah yang pertama, genetik. So macam let's say lah satu keluarga ni memang daripada atuk sampailah ke cicit sejenis yang memang ada hidung mancung bak seludang, tapi yang sengit-sengit, tapi kita boleh perasan lah benda tu is trended throughout the entire family. Yang seterusnya adalah penuaan. Penuaan ni boleh jadi sebab juga untuk facial asymmetry. Ada beberapa kajian, dan satu kajian ni kita ada like around 200 volunteers macam tu. Kita boleh perasan trend di mana bila seseorang tu makin berumur, mereka punya facial asymmetry tu lagi ketara. Sebab apa? Sebab bila kita makin tua, tulang kita ni dah tak grow tau. Tapi macam muka kita, cartilage, skin kita, especially bila production in collagen and elastin makin merosot, boleh menyebabkan muka kita tidak simetri. The next one is dental work, which is kalau kita perasan orang tu buat braces ke or having any dentures ke, kita boleh perasan yang jaw alignment dia tu boleh bergerak tau. The next one is gaya hidup. Ada beberapa lifestyle lah yang boleh menyebabkan our face to be asymmetrical, which is salah satu daripadanya adalah merokok. Bila mana like muka kita sentiasa exposed dengan chemicals and all the components dalam rokok tu sendiri yang boleh menyebabkan facial asymmetrical. Dan seterusnya, sinaran cahaya UV. For example, ada satu study ni dijalankan di Ireland, and what happened was ada seorang truck driver ni, dia punya muka facial asymmetrical dia tu sangat ketara pada belah kanan sahaja. And then bila dikaji kenapa, sebab dia drive truck all day long, and then dia punya bahagian kanan muka is always exposed to sinaran matahari. Seterusnya adalah preferred chewing side. I rasa it's common kot with all of us. Kadang-kadang kita prefer untuk mengunyah lebih kepada belah kanan. So kita macam exercise throughout one side of our face only tau. So perkara ini juga boleh membawa kepada facial asymmetrical. The last one is our body posture. Dulu jenis yang macam suka tidur merata, jenis yang macam tidur atas meja, konon nak study, tapi masalahnya study buku yang study kita, that could be one of the cause juga kenapa muka kita tidak simetri. Bell's palsy ataupun stroke. Kedua-dua situasi ini adalah tidak normal. It could be the reason kenapa muka kita tidak simetri, tapi ianya tidak normal. So kalau macam tiba-tiba you bangun pagi, you terasa macam part of your face macam drooping ke, ataupun there's a total ketegangan at your face ke, then that is not normal. It is best that you go and consult or seek medical care lah. So sekarang ni persoalannya, macam mana nak buat ni kalau nak bagi muka kita elok balik ni? Awak muka tak elok ke? Kami rasa elok je lah ni kan? Unless lah kalau facial asymmetry ni terlalu severe sampaikan ke tahap ia dah mengganggu fungsi mata kita, hidung kita, mulut kita atau sebagainya, kita boleh consider surgeries. Kalau macam example benda tu tak mengganggu kita pun and it's very mild, we can improve our posture, and then we can also exercise face yoga. Kita boleh buat face yoga. At the end of the day, kita bangun pagi, kita rasa macam all our body seems to function very well. Cukuplah setakat tu. Takat macam tudung sengit, that's no problem kot. So bersyukur je lah dengan apa yang ada. Wallahu ta'ala alam.